bertemu kembali. Penularan penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD di Malaysia semakin membimbangkan. Dalam tempoh hampir 5 bulan pertama tahun ini, 28,957 kes direkodkan, meningkat hampir 13 kali ganda berbanding tempoh sama tahun lalu. Ya, apakah faktor yang menyumbang kepada peningkatan mendadak kes tersebut hingga melebihi paras ambang epidemik di beberapa negeri dan bagaimana cara untuk mengekang penularannya? Ikuti laporan Syazwani Samsul. Penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD boleh menjangkiti individu daripada semua peringkat usia. Bagaimanapun, majoriti kes yang dilapor membabitkan kanak-kanak. Realitinya, kes HFMD membabitkan kelompok tersebut bukanlah sesuatu yang baharu. Timbul persoalan, adakah penyakit ini bermusim? Walaupun sepanjang tahun ada beberapa kes, tapi apa yang kita nampak yang jelas ada peningkatan waktu musim panas. Di Malaysia tak ada musim panas, tapi kalau kita tengok sekarang ni memang musim panas untuk hemisfer utara dan kita jelas nampak tu yang ketika ini memang meningkat. Kelonggaran yang diberi ketika negara berada dalam fasa peralihan ke endemik, terutama dalam aktiviti sosial, turut menyumbang kepada peningkatan drastik kes HFMD di Malaysia. Masyarakat semakin bebas berinteraksi antara satu sama lain. Situasinya berbeza ketika negara berada dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. 2 tahun yang lepas kita ada COVID, kita menjalankan lockdown, tak ada pergi ke sekolah, pergaulan antara kanak-kanak dan ibu bapa kurang. Selepas kita saja melonggarkan SOP ini dan itu pergaulan banyak dan juga kerana kanak-kanak ini tidak dijangkiti oleh virus HFMD. Jadi mereka dijangkiti sekarang kerana kerentangan badan mereka dah turun dah. Waktu musim perayaan ini, pergaulan antara ibu bapa, kanak-kanak lain, sanak saudara memang akan berlaku dan di mana memang masa waktu itu kita tak boleh amalkan yang bersentuhan dan sebagainya, bersalaman dan sebagainya. Dan ini memang mungkin juga menyebabkan peningkatan waktu ini kerana jelas nampak selepas saja Aidilfitri ada nampak peningkatan yang mendadak. Ini mungkin salah satu sebab majlis. Individu dijangkiti HFMD kebiasaannya akan demam, diikuti ruam melepuh pada tangan, kaki, mulut dan lidah. Juga mengalami gejala jangkitan saluran pernafasan, muntah, cirit-birit dan kurang selera makan. Bagaimanapun, terdapat beberapa kes yang boleh mengakibatkan komplikasi lebih serius. Ada sebilangan di kalangan kanak-kanak yang mendapat HFMD ini boleh melarat, di mana dia boleh menjadi lagi sakit, terutamanya kalau demam berterusan, tidak makan minum dan ini segelintir ini yang boleh menyebabkan komplikasi jantung dan otak radang pada otak dan jantung. SOP COVID-19 boleh digunapakai untuk mengekang penularan penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD terutama di lokasi yang sesak dan tertutup. Yang pertama, kita akan periksa anak-anak sebelum masuk ke sekolah. Kita akan cek dia punya suhu, dia punya tangan, kuku, and then kita akan bersihkan permainan. Lepas tu kita akan basuh tangan setiap kali buat aktiviti, and last sekali kita akan elakkan dia orang berkongsi dia punya bekas makanan dan sebagainya. Kerjasama antara ibu bapa dan pusat jagaan menjadi asas penting ke arah mengekang penularan penyakit kaki tangan dan mulut. Aspek kebersihan seperti kerap membasuh tangan perlu sentiasa diterapkan dalam kalangan kanak-kanak selain memastikan kawasan yang sering dicapai sentiasa bersih. Syazwani Samsul, Berita RTM.